Okey, kita pergi kepada bakteria pula Bakteria ni dia haiwan yang dia adalah mikroorganisma yang lebih kecil lah berbanding alga tadi dan juga berbanding protozoa. Dan dia unisel. Bila saya kata unisel maksudnya dengan satu sel dia dah boleh hidup. Dengan satu sel dia dah boleh hidup. So mikroorganisma di mana dia satu sel sahaja dia boleh hidup ni, dia ni juga dah dalam kumpulan mikroorganisma yang kecil lah, 0.2 mikron hinggalah 10 mikron. Dia sangat kecil. Kita kena tengok dengan mikroskop cahaya yang berkuasa tinggi baru kita dapat tengok. Dan bentuk dia pula pelbagai lah kan. Coccus, Pilane, Spirillum, Bacillus dengan Vibrio kan. Cara nak ingat dia Bask. B-U kan. B tu apa dia? Bacillus. V Vibrio. S kan. Apa dia? S tu Spirillum. Kemudian K Coccus kan. Bask macam ni. Macam mana? B tu adalah Bacillus. V ni Vibrio. S tu apa dia? Spirillum. Kemudian apa dia lagi? K tu adalah Coccus. Coccus. So ada 4 lah. Ada 4. Ada 4 iaitu Bacillus, Vibrio, Spirillum dan juga Coccus. Nak ingat ni Bask. Okey, kita tengok satu-satu. Coccus bentuk dia macam ni. Bulat macam ni. Sfera macam ni kan. Lagi Spirillum bentuk dia macam spring gitu. Spirillum. Macam spring. Bacillus bentuk dia macam panjang-panjang, macam ranting kayu gitu kan. Ranting kayu panjang-panjang, luruh-luruh je. Manakala Vibrio ni dia macam dia ada apa? Dia ada ekor gitu. Ni badan dia, ni ekor dia. Jadi nak ingat dia Bask BVSK. U tu V tu kita anggap sebagai U. Okey. Struktur asas. Okey, struktur asas ni dia ada, sudah tentulah dia ada nukleus, dia ada bahan genetik dan dia ada sitoplasma, dia ada membran sel, dia ada dinding sel dan di luarnya ada kapsul. Dia ada bintil-bintil glycogen dan juga ekor dia ni kita panggil sebagai flagellum. Flagellum. Ni struktur asas dia lah. Jadi setiap bakteria ni mesti dia akan ada ni. Dia ada sitoplasma, dia akan ada membran, dinding dia ada bintil glycogen, kapsul ada, flagellum ada. Dia adalah struktur asas bagi satu bakteria. Okey. Kebanyakan bakteria mempunyai dinding sel dan teguh yang memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria. Jadi dinding sel ni kegunaannya sebagai sokongan dia lah. Dinding sel bakteria tidak dibina daripada selulosa tetapi dibina daripada asid amino dan polisakarida. Jadi binaan dia daripada asid amino dan polisakarida. Setengah bakteria mempunyai kapsul yang melindungi dinding sel, setengah bakteria pula mempunyai struktur rambut yang kita panggil sebagai pili. Pili yang membolehkan bakteria ni melekat pada permukaan tertentu. Dan ada juga antaranya yang mempunyai flagellum. Flagellum ni untuk dia berenang kan. Okey. Jadi nutrisi kepada bakteria ni apa dia? Bakteria ni dia mendapatkan makanan dengan pelbagai cara. Bakteria yang mempunyai klorofil, dah ada klorofil ni dah tentulah dia boleh buat makanan dia sendiri. Setengah bakteria juga dia bersifat parasit. Dia tak boleh hasilkan makanan dia sendiri, dia kena pergi cari perumah. Contohnya dia berada dalam badan manusia dan dia mendapatkan makanan melalui darah manusia ataupun plasma macam tu. Okey, terdapat juga bakteria saprofit yang mendapatkan nutrien daripada organisma yang telah mati. Jadi nama sahaja saprofit kita kena tahu bahawa dia mendapatkan makanan daripada bahan-bahan yang mereput lah kan. Okey, habitat bakteria dapat ditemukan dalam udara, air, tanah, kesemua organisma dan bahan yang mereput. Pada bangkai pun kita akan jumpa bakteria.
Okey, cara nak jumpa bakteria senang je sebenarnya. Sebenarnya di semua permukaan badan kita, di permukaan meja rumah kita, dinding, semua ada bakteria. Bahaya tak bahaya je sebenarnya, kan? Senang saja. Okey, bakteria ni cara pembiakan dia ada dua juga. Dia boleh secara seks dan dia boleh secara aseks. Kalau seks kita tahu dia mesti kena ada pasangan. Dia kena ada pasangan. Dia dua macam tu. Dia bentukkan tiub konjugasi. Kemudian dia buatkan pertemuan antara dua sel dan dia pindahkan maklumat genetik. Dia pindahkan maklumat genetik dan masing-masing akan berkongsi genetik tu. Dan kemudian dia akan berubah lah. Maksudnya dia bukan lagi bahan yang asal. Maksudnya dia bukan lagi mikroorganisma yang asal. Sebab apa? Maklumat genetik tu dah pun bertukar, kan? Jadi dia adalah bakteria yang lain, sebagai sel anak pula kita anggap dia, kan? Dan juga dia selepas ni dia akan membelah kepada dua, kan? Dia akan jadi dua, menjalankan proses aseks pula, seperti yang kamu tengok atas ni, kan? Belahan dia dua. Sel induk, dia terbelah, pembahagian bahagian genetik, pembahagian sitoplasma, kemudian dia jadi sel anak. Jadi dia ada dua. Ini pembiakan aseks. Okey. Dan apa tujuan dia buat konjugasi ni? Sebenarnya dia nak bertukar maklumat genetik. Bila mana dia bertukar maklumat genetik, yang ni masuk sini, yang ni masuk sana, kan? Dia akan bercantum dengan dia punya DNA ni. Jadi dia bukan lagi bakteria yang asal, dia bakteria yang baru. Yang mana dia adalah kita panggil sebagai sel anak juga. Okey. Ciri-ciri istimewa bakteria seperti Bacillus anthracis membentuk endospora supaya dapat bertahan dalam persekitaran yang ekstrim, seperti kawasan yang terlalu panas atau sejuk, kemarau atau kekurangan makanan. Jadi bila mana dia tak ada sangat makanan, keadaan yang terlalu panas, kemarau ke, tak ada makanan, dia akan membentuk endospora. Bila mana dia membentuk endospora, dia akan dapat bertahan dengan keadaan tu. Dia dapat bertahan dengan keadaan tu sampailah cuaca elok balik. Bila mana dah datang turun hujan, kawasan dah ada berair, dia akan keluar daripada endospora tu, dia akan membiak pula. Itu keistimewaan bakteria ni, dia boleh membentuk endospora.